Halo dan selamat datang semua pendengar. Terima kasih kerana sudi bersama saya lagi dalam satu episod High Talk. Hari ini, saya nak bawa anda lebih jauh menyelami salah satu topik paling mendalam dan membuka mata yang pernah saya bincangkan, chemsex. Ini adalah bahagian 3 daripada siri khas saya, Beyond the High, the Hidden Dangers of Chemsex. Untuk versi bahasa Malaysia, tajuknya ialah Melangkaui Kesenangan, Bahaya Tersembunyi Seks Kimia. Chemsex bukan sekadar tentang mencari keseronokan atau high. Ia adalah realiti yang kompleks, penuh lapisan dan berkait rapat dengan kesihatan fizikal, kesihatan mental serta masyarakat. Sebab skim saya memilih untuk memecahkannya kepada beberapa episod supaya kita boleh teliti setiap aspek dengan lebih jujur, jelas dan mendalam. Dalam episod kali ini, Melangkaui Kesenangan, Bahaya Tersembunyi Seks Kimia, bahagian 3, saya nak kongsikan 4 perkara penting. 6. Chemsex dan risiko jangkitan seksual, STI. Bagaimana penggunaan dadah ketika melakukan seks meningkatkan risiko STI? Saya akan jelaskan bagaimana penghakiman yang kabur dan tingkah laku berisiko boleh menjadi gabungan yang berbahaya. 7. Kesan chemsex terhadap kesihatan fizikal. Daripada kurang tidur dan dehidrasi sehinggalah kepada kerosakan jangka panjang organ penting, saya akan terangkan bagaimana tubuh akhirnya menanggung beban. 8. Kesan chemsex terhadap kesihatan mental. Saya akan bincangkan bagaimana pengalaman ini boleh menggugat kestabilan emosi, mencetuskan keresahan atau kemurungan dan dalam sesetengah kes membawa kepada masalah kesihatan mental yang serius. 9. Kesan chemsex terhadap hubungan, keluarga dan masyarakat. Chemsex tidak berlaku dalam keadaan terasing. Saya akan tunjukkan bagaimana ia memberi kesan kepada hubungan, menggugat kehidupan berkeluarga dan menimbulkan gelombang kesan dalam komuniti. Episod ini menghimpunkan pandangan yang jelas dan kebenaran yang jujur. Kadang-kadang mungkin terasa berat, tetapi inilah realiti yang penting untuk difahami. Saya bukan di sini untuk menghakimi, saya di sini untuk menerangkan, merenung dan membuka ruang kesedaran. Jadi teruskan bersama saya, kita selami lebih dalam, menyingkap di sebalik permukaan dan membongkar bahaya tersembunyi di sebalik chemsex. 6. Chemsex dan risiko jangkitan seksual, STI. Amalan chemsex sering melibatkan tingkah laku seksual berisiko tinggi yang meningkatkan kebarangkalian mendapat jangkitan seksual dengan ketara. Tingkah laku ini termasuk seks tanpa perlindungan, tidak menggunakan kondom, mempunyai ramai pasangan seksual dalam tempoh yang singkat, aktiviti seksual ketika tidak sedar atau di bawah pengaruh dadah, berkongsi jarum suntikan untuk penggunaan dadah, aktiviti seksual yang berpanjangan atau agresif sehingga menyebabkan kecederaan fizikal. Tingkah laku sebegini membuka peluang untuk patogen masuk ke dalam badan melalui membran mukus atau luka terbuka. Berikut adalah beberapa STI yang lazim dikaitkan dengan chemsex dan penggunaan dadah. 1. HIV, virus kurang daya tahan manusia. HIV merupakan salah satu jangkitan yang paling mudah merebak melalui seks tanpa perlindungan, terutamanya apabila penggunaan dadah menjejaskan pertimbangan dan meningkatkan pendedahan kepada darah atau cecair badan. Bahan seperti metamfetamin atau MDMA boleh meningkatkan nafsu seks dan mengurangkan kawalan diri, sekaligus mendorong kepada seks tanpa perlindungan yang kerap. 2. Sifilis. Disebabkan oleh bakteria Treponema pallidum, sifilis menular melalui sentuhan dengan luka ketika melakukan hubungan seks. Individu yang terlibat dalam chemsex tanpa perlindungan, terutamanya mereka yang mempunyai luka pada mulut, kemaluan atau dubur, berada pada risiko tinggi. 3. Gonorea. Gonorea disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae dan merebak melalui cecair seksual seperti air mani atau cecair faraj. Hubungan seks tanpa perlindungan yang kerap semasa sesi chemsex meningkatkan risiko jangkitan. 4. Chlamydia. Jangkitan bakteria ini menular melalui pendedahan kepada cecair genital atau dubur. Seks tanpa perlindungan ketika chemsex memudahkan penyebaran Chlamydia trachomatis yang boleh menyebabkan keradangan pada kawasan genital atau dubur. 5. HPV, Human Papillomavirus. HPV ialah virus seksual yang biasa,
menular melalui sentuhan kulit ke kulit atau cecair badan semasa hubungan seks. Ia boleh menjangkiti kawasan seperti kemaluan, uretra, dubur dan mulut. Sesetengah strain HPV dikaitkan dengan kanser termasuk kanser serviks, kemaluan, dubur dan tekak pada lelaki dan wanita. 6. Virus herpes simplex, HSV. Herpes menular melalui sentuhan dengan kulit atau luka yang dijangkiti. Terdapat dua jenis utama. HSV 1. Biasanya menyebabkan herpes mulut tetapi juga boleh menjejaskan kemaluan. HSV 2. Terutamanya menyebabkan herpes genital. Gejala termasuk lepor atau luka yang menyakitkan di sekitar mulut, kemaluan atau dubur. Jangkitan ini boleh berulang selepas episod pertama. 7. Hepatitis B, HBV dan hepatitis C, HCV. Kedua-dua virus ini menyebabkan keradangan hati dan boleh membawa kepada sirosis atau kanser hati jika tidak dirawat. HBV merebak melalui sentuhan dengan darah atau cecair badan yang dijangkiti, termasuk melalui seks tanpa perlindungan dan perkongsian jarum. Gejala mungkin termasuk keletihan, demam, muntah, jaundice dan sakit perut. Rawatan antivirus seperti tenofovir atau entecavir tersedia dan terdapat vaksin pencegahan. HCV kebanyakannya merebak melalui darah, contohnya perkongsian jarum atau pemindahan darah yang tidak disaring. Penularan melalui seks kurang biasa berbanding HBV. Ramai individu yang dijangkiti tidak menunjukkan gejala pada awalnya, tetapi jangkitan kronik boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius. Rawatan antivirus yang berkesan, Direct Acting Antivirals, DAA, tersedia, namun vaksin masih belum ada. 8. Trichomoniasis. Disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis, jangkitan ini merebak melalui seks tanpa perlindungan dan boleh menyebabkan keringsaan di kawasan kemaluan atau dubur. Gejala mungkin termasuk ketidakselesaan, lelehan dan keradangan pada faraj atau uretra. 9. Vaginosis bakteria, BVF. BVF ialah jangkitan bakteria pada faraj, sering berlaku akibat seks tanpa perlindungan yang kerap semasa chemseks. Penggunaan dadah boleh menyebabkan kebersihan diri terabai dan meningkatkan pendedahan kepada bakteria berbahaya. Gejala termasuk lelehan berbau, kegatalan dan keringsaan faraj. 10. Mycoplasma genitalium. STI yang semakin mendapat perhatian dalam dunia perubatan ini disebabkan oleh bakteria yang menjejaskan saluran genital dan urinari pada lelaki dan wanita. Ia boleh membawa kepada komplikasi seperti uretritis, cervicitis dan penyakit radang pelvis. Faktor risiko termasuk ramai pasangan seksual, tidak menggunakan kondom dan penglibatan dalam chemseks. Gejala mungkin termasuk sakit atau rasa terbakar ketika membuang air kecil serta keradangan pada organ reproduktif dalaman. 7. Kesan chemseks terhadap kesihatan fizikal. Penggunaan bahan terlarang dalam chemseks, iaitu aktiviti seksual yang digabungkan dengan penggunaan dadah, boleh membawa kepada kesan serius dan berpanjangan terhadap kesihatan fizikal. Banyak bahan yang sering dikaitkan dengan chemseks seperti methamfetamin, MDMA, kokain dan GHB memberi kesan besar terhadap sistem saraf dan fungsi tubuh. Berikut adalah bidang utama yang menjadi kebimbangan. 1. Kesan ke atas sistem saraf. Dadah yang digunakan dalam chemseks merangsang pelepasan bahan kimia otak seperti dopamin dan serotonin yang menghasilkan rasa euforia dan keseronokan sementara. Namun, penggunaan berulang boleh mengganggu keseimbangan semula jadi otak, lalu membawa kepada kebergantungan dan ketagihan. Dari masa ke masa, otak mengurangkan pengeluaran semula jadi bahan ini, menyebabkan simptom penarikan diri seperti kemurungan, keresahan dan ketidakstabilan emosi apabila dadah tidak digunakan. 2. Tekanan ke atas sistem kardiovaskular. Perangsang seperti methamfetamin dan kokain boleh meningkatkan kadar denyutan jantung dan tekanan darah, meletakkan tekanan besar kepada jantung dan saluran darah. Ini meningkatkan risiko kegagalan jantung, serangan jantung dan strok. GHB, yang merupakan bahan penekan, boleh melambatkan fungsi jantung dan pernafasan dan dalam dos tinggi berpotensi menyebabkan serangan jantung. 3. Penindasan sistem imun. Bahan seperti methamfetamin dan MDMA boleh melemahkan sistem imun,
menjadikan tubuh lebih terdedah kepada jangkitan, termasuk jangkitan seksual, STI, HIV, dan hepatitis. Penggunaan dadah juga boleh menjejaskan kebersihan diri dan mengurangkan kebarangkalian menggunakan perlindungan semasa aktiviti seksual, sekaligus meningkatkan risiko kesihatan. 4. Komplikasi pernafasan. Sesetengah dadah, terutamanya GHB, kokain dan methamfetamin, boleh mengganggu pernafasan normal. Dalam dos tinggi, ia boleh menyebabkan kemurungan pernafasan atau kegagalan pernafasan. GHB sangat berbahaya kerana kemampuannya menekan fungsi pernafasan yang boleh menyebabkan kekurangan oksigen dan pengsan. 5. Tingkah laku seksual berisiko. Chemsex sering membawa kepada penghakiman yang lemah dan hilang kawalan diri, menyebabkan seks tanpa perlindungan serta tingkah laku berisiko tinggi. Ada individu yang mungkin tidak dapat mengawal keinginan seksual mereka di bawah pengaruh dadah, lalu meletakkan diri dalam situasi yang tidak selamat atau tanpa kerelaan. 6. Gangguan tidur. Perangsang seperti methamfetamin dan kokain boleh mengganggu corak tidur dengan teruk, menyebabkan insomnia atau tidur yang berkualiti rendah. Kurang rehat melemahkan sistem imun, menjejaskan fungsi kognitif, dan meningkatkan kerentanan terhadap masalah kesihatan mental. 7. Komplikasi daripada penggunaan dadah campuran. Ramai individu yang terlibat dalam chemsex menggunakan pelbagai bahan serentak, dikenali sebagai polidadah. Gabungan dadah seperti GHB dengan perangsang seperti kokain atau MDMA boleh menguatkan kesan masing-masing dan meningkatkan risiko terlebih dos, kegagalan pernafasan atau reaksi toksik. 8. Disfungsi seksual dan kesan hormon. Penggunaan dadah dalam chemsex boleh memberi kesan negatif terhadap prestasi seksual dan kesihatan reproduktif. Kesan jangka pendek dan jangka panjang termasuk penurunan nafsu seks, ejakulasi tertangguh atau tiada, disfungsi ereksi, serta ketidakseimbangan hormon. Penggunaan berpanjangan boleh membawa kepada disfungsi seksual yang berterusan dan kepuasan seksual yang berkurangan. 9. Risiko polidadah. Menggunakan beberapa bahan secara serentak, seperti methamfetamin, MDMA, dan GHB boleh menggandakan kesannya dan membawa kepada hasil yang tidak dapat dijangka serta berbahaya. Ini meningkatkan kemungkinan terlebih dos, penangkapan pernafasan dan komplikasi lain yang mengancam nyawa. 10. Kecederaan dan kemalangan. Penggunaan dadah semasa chemsex boleh menjejaskan koordinasi, pertimbangan dan kesedaran, lalu meningkatkan risiko kemalangan dan kecederaan fizikal. Contoh termasuk jatuh, pengsan, hilang kesedaran, kemalangan jalan raya atau kecederaan akibat aktiviti seksual berisiko tinggi. Sesetengah kecederaan boleh membawa kesan jangka panjang atau bahkan mengancam nyawa. Selain itu, persepsi yang terjejas dan tindak balas yang perlahan boleh menghalang pengguna daripada bertindak balas dengan tepat terhadap bahaya dalam persekitaran mereka. 8. Kesan chemsex terhadap kesihatan mental. Chemsex, iaitu amalan menggabungkan bahan psikoaktif dengan aktiviti seksual, boleh memberi kesan mendalam terhadap kesihatan mental. Dadah yang biasa digunakan dalam konteks ini seperti methamfetamin, MDMA, GHB, kokain dan ketamin mengubah kimia otak serta fungsi neurologi, lalu membawa kepada pelbagai akibat psikologi. Kesan ini boleh berlaku serta-merta, terkumpul dari masa ke masa, atau bersifat jangka panjang. 1. Kemurungan dan kemerosotan emosi. Bahan seperti methamfetamin dan MDMA meningkatkan mood buat sementara waktu dengan merangsang pelepasan serotonin dan dopamin. Namun selepas kesannya hilang, pengguna boleh mengalami penurunan mendadak bahan kimia ini, lalu timbul simptom kemurungan. Kejatuhan emosi ini boleh menjadi teruk, terutama jika penggunaan berulang. 2. Keresahan dan konflik dalaman. Chemsex boleh mencetuskan keresahan akut semasa dan selepas penggunaan dadah. Sistem saraf yang terlebih rangsangan membawa kepada rasa gelisah, panik atau kebimbangan berterusan. Dari masa ke masa, keresahan kronik boleh berkembang, terutamanya yang berkaitan dengan hubungan intim atau pergantungan kepada bahan. 3. Psikosis dan halusinasi. Stimulan dan dadah disosiatif boleh menyebabkan episod psikotik termasuk halusinasi, paran IA dan pemikiran delusi.
Pengalaman ini sangat mengganggu dan kadang-kala berterusan walaupun selepas kesan dadah hilang. 4. Ketagihan dan kebergantungan psikologi. Penggunaan berulang dalam konteks seksual boleh membawa kepada ketagihan fizikal dan juga pergantungan psikologi. Ada pengguna yang mula mengaitkan kenikmatan seksual atau kelegaan emosi hanya dengan penggunaan dadah, menyukarkan mereka untuk berhubungan intim atau menguruskan tekanan tanpa bahan tersebut. 5. Penghakiman terganggu dan tingkah laku berisiko. Perubahan fungsi otak akibat dadah boleh menjejaskan keupayaan membuat keputusan dan meningkatkan sifat impulsif. Ini boleh mendorong kepada amalan seks tidak selamat atau tingkah laku berisiko yang biasanya dielakkan. 6. Ketidakstabilan mood dan emosi. Perubahan mood yang mendadak sering berlaku, daripada euforia kepada mudah marah atau agresif. Bagi mereka yang sudah mempunyai masalah kesihatan mental, penggunaan dadah boleh memperburuk ketidakstabilan emosi. 7. Masalah ingatan dan kabur kognitif. Penggunaan jangka panjang bahan psikoaktif boleh menjejaskan ingatan dan kejelasan kognitif. Pengguna mungkin sukar mengingati peristiwa ketika berada di bawah pengaruh dadah atau mengalami masalah lupa dalam kehidupan harian. 8. Rasa malu, bersalah dan isu harga diri. Selepas terlibat dalam chemsex, sesetengah individu melaporkan perasaan malu atau bersalah, terutamanya jika tingkah laku mereka bercanggah dengan nilai peribadi atau menjejaskan hubungan. Emosi ini boleh merosakkan harga diri dan mendorong kepada penggunaan berulang. 9. Pengunduran sosial dan pengasingan. Tekanan psikologi boleh menyebabkan pengguna menarik diri daripada persekitaran sosial. Perasaan malu atau keletihan emosi boleh mengasingkan mereka daripada keluarga, rakan dan komuniti. 10. Tekanan kronik dan keletihan mental. Beban fisiologi dan psikologi daripada chemsex boleh menyebabkan tekanan kronik. Tubuh dan minda kekal dalam keadaan tegang, tanpa keupayaan untuk benar-benar berehat atau pulih. 11. Melarikan diri daripada kesakitan emosi. Bagi sesetengah orang, chemsex menjadi cara untuk mengelak kesepian, trauma atau ketidakselesaan emosi. Walaupun ia memberi kelegaan sementara, ia sering hanya menutup masalah psikologi yang lebih mendalam. 12. Harga diri rendah dan krisis identiti. Individu yang berdepan stigma sosial atau konflik dalaman mengenai identiti seksual mereka mungkin menggunakan chemsex untuk mencari pengesahan. Walaupun dadah boleh memberi rasa diterima buat sementara, kesannya hanya bersifat sementara. 13. Ketidakstabilan psikologi dan kehilangan kawalan. Pengalaman chemsex yang berulang boleh menggugat kestabilan mental seseorang. Ada yang melaporkan fikiran obsesif, kebas emosi atau rasa kehilangan kawalan terhadap kehidupan mereka. 9. Kesan chemsex terhadap hubungan, keluarga dan masyarakat. Chemsex, iaitu penggunaan bahan psikoaktif bersama dengan aktiviti seksual, boleh membawa kesan yang jauh melampaui tahap kesihatan individu. Kesan ini sering berlanjutan ke dalam hubungan pribadi, dinamik keluarga, serta interaksi sosial yang lebih luas. Berikut adalah beberapa aspek utama yang perlu diberi perhatian. 1. Keretakan hubungan pribadi. Penggunaan bahan semasa chemsex boleh menyebabkan tingkah laku tidak menentu, ketidakstabilan emosi dan hilang kawalan diri. Keadaan ini menjejaskan hubungan romantik, merosakkan keintiman, kepercayaan dan rasa hormat antara pasangan. 2. Pengabaian tanggungjawab keluarga. Individu yang terlibat dalam chemsex mungkin sukar melaksanakan tanggungjawab keluarga, termasuk penjagaan, sokongan keuangan dan pengurusan rumah tangga. Beban kognitif dan emosi akibat penggunaan dadah boleh mengurangkan keupayaan mereka untuk hadir dan boleh diharapkan sekaligus menambah tekanan kepada ahli keluarga lain. 3. Pengunduran diri daripada interaksi keluarga. Rasa malu, rahsia atau takut dihukum boleh menyebabkan seseorang menjauhkan diri daripada keluarga. Pengasingan ini membawa kepada keterputusan emosi dan keruntuhan komunikasi, seterusnya mengasingkan individu itu sendiri. 4. Kehilangan kepercayaan dalam hubungan. Chemsex sering melibatkan penipuan atau penyembunyian, khususnya tentang penggunaan dadah atau tingkah laku seksual. Kehilangan kejujuran ini boleh merosakkan kepercayaan antara pasangan atau ahli keluarga, malah berpotensi menghancurkan hubungan yang lama terjalin.
5. Risiko konflik dan keganasan rumah tangga. Agresi atau ketidakstabilan emosi akibat penggunaan bahan boleh meningkatkan kemungkinan pertengkaran atau keganasan rumah tangga. Tingkah laku di luar kawalan boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan psikologi ahli keluarga lain. 6. Keretakan hubungan sosial. Chemsex boleh menjejaskan keupayaan seseorang untuk berinteraksi secara sihat dengan masyarakat. Tingkah laku tidak menentu, pengasingan sosial atau stigma boleh menyebabkan individu terputus daripada rangkaian komuniti dan hilang sistem sokongan yang bermakna. 7. Terpisah daripada rakan sebaya yang positif. Pengguna mungkin menjauhkan diri daripada rakan yang tidak menyokong penggunaan dadah, sebaliknya mencari persekitaran yang menggalakkan tingkah laku berkaitan bahan. Perubahan ini boleh memperdalam pengasingan sosial dan mengurangkan akses kepada hubungan yang membina. 8. Kemerosotan kehidupan berkeluarga. Apabila ahli keluarga terkesan dengan chemsex, rumah tangga boleh mengalami tekanan kewangan, kesusahan emosi dan ketidakstabilan. Kegagalan untuk bekerjasama menyelesaikan masalah atau mengekalkan suasana sokongan boleh membawa kepada disfungsi jangka panjang. 9. Gangguan dalam pendidikan dan pekerjaan. Chemsex boleh menjejaskan tumpuan, motivasi dan prestasi di sekolah atau tempat kerja. Penurunan ini boleh menjejaskan hubungan dengan rakan sekerja, penyelia atau pendidik serta menghalang pembangunan diri dan kemajuan kerjaya. 10. Risiko kesihatan awam dan tanggungjawab sosial. Amalan seks tidak selamat yang dikaitkan dengan chemsex menyumbang kepada penyebaran jangkitan seksual, STI, termasuk HIV. Kesan ini menimbulkan cabaran kesihatan awam yang lebih luas, bukan sahaja kepada individu tetapi juga pasangan dan komuniti. Chemsex bukanlah semata-mata tingkah laku pribadi. Ia membawa kesan yang meresapi hubungan, keluarga dan masyarakat. Tanpa sokongan atau intervensi, kesan ini boleh mengakibatkan keruntuhan hubungan jangka panjang dan pengasingan sosial yang serius. Sepanjang kita mendengar dan menyelami kisah-kisah tentang chemsex, jelas bahawa ini bukan sekadar masalah individu semata-mata. Ia menyentuh kesihatan fizikal, kesihatan mental, hubungan keluarga dan juga masyarakat yang lebih luas. Chemsex bukan hanya tentang ketagihan, ia juga mencerminkan keperluan mendalam, keinginan untuk lari dari realiti, kerentanan, serta pencarian penerimaan dan rasa dimiliki. Perkara paling penting ialah kita mendekati isu ini dengan pemahaman, bukannya penghakiman. Dengan mewujudkan ruang untuk perbualan terbuka dan sokongan sebenar, kita boleh mula mencetuskan perubahan. Pada masa yang sama, mempromosikan pengurangan mudarat dan memastikan akses kepada rawatan kesihatan tanpa stigma adalah langkah utama yang perlu diambil. Akhirnya, mendengar dengan hati terbuka, menunjukkan belas kasihan dan membina masyarakat yang lebih selamat untuk semua walaupun kelihatan kecil, ia adalah tindakan besar yang mampu membawa penyembuhan dan perubahan berkekalan. Dalam episod ini, saya telah kongsikan kesan jangka pendek dan jangka panjang chemsex, daripada kesannya terhadap kesihatan fizikal dan mental sehinggalah gelombang akibatnya terhadap keluarga, rakan dan masyarakat. Selepas mengikuti siri 3 bahagian ini, Beyond the High, the Hidden Dangers of Chemsex, atau dalam versi bahasa Malaysia, Melangkaui Kesenangan, Bahaya Tersembunyi Seks Kimia, saya benar-benar berharap anda kini mendapat gambaran yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih mendalam tentang chemsex serta bentuk penggunaan bahan lain. Dan ini hanyalah permulaan. Matlamat saya adalah untuk menghasilkan lebih banyak kandungan yang meneroka rawatan, pemulihan dan integrasi semula membantu mereka yang terkesan untuk kembali ke masyarakat dengan maruah. Setakat ini, siri ini telah saya terbitkan dalam banyak bahasa, Thai, Inggeris, bahasa Indonesia, Cina ringkas, Burma, Khmer, Cina tradisional, Filipino, Tagalog, Espanyol, Mexico, Rusia, bahasa Malaysia, Vietnam dan Portugis Brazil. Sejujurnya, saya sendiri kagum sejauh mana teknologi AI membolehkan saya pergi multilingual dan ya, kadang-kadang saya terfikir adakah orang benar-benar akan mendengar. Tetapi komitmen saya tetap kuat. Saya mahu kembangkan lagi ke bahasa Jerman, Parsi, Arab dan Perancis supaya mesej ini boleh sampai ke seluruh dunia. Inilah niat saya yang tulus
menjadikan isu yang kompleks dan sering tersembunyi seperti chemsex sesuatu yang boleh kita bincangkan secara terbuka dan mudah diakses. Terima kasih kerana setia bersama saya sepanjang siri ini dan saya tak sabar untuk berkongsi lagi perbualan penting dan bermakna bersama anda pada masa akan datang. Sawasdi krab.